Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton pada hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dalam program orientasi tingkatan 1 2021. Cikgu harap adik-adik pelajar semua berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang berada dalam rumah dan jaga diri dalam tempoh PKP ini. Untuk makluman adik-adik pelajar SMK Tasik Permai, di akhir program ini, cikgu akan sediakan link untuk kehadiran program dan soalan kuis. Hadiah disediakan untuk pemenang. Tanpa membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan program orientasi tingkatan 1 2021 SMK Tasik Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Permai terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan izinnya dapat kita bersua, dapat saya memberi sepatah dua kata dalam majlis orientasi sekolah SMK Tasik Permai kepada murid-murid tingkatan 1 tahun 2021. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada unit bimbingan kaunseling yang telah memberi peluang kepada saya untuk memberi ucapan selamat datang kepada anak-anak SMK Tasik Permai yang telah mendaftar dan berada di sekolah ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan dan saya mohonlah kepada anak-anak SMK Tasik Permai tingkatan 1 untuk memberi fokus dan menggunakan minggu orientasi ini sebagai satu kaedah untuk mengenali SMK Tasik Permai, tempat kita akan menimba ilmu daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Minggu orientasi bertujuan untuk memudahkan anak-anak mengenal dan juga membiasakan diri dengan suasana pembelajaran. Sama ada pembelajaran dalam bilik darjah, pembelajaran di luar bilik darjah, tempat-tempat yang boleh digunakan untuk pembelajaran seperti taman herba, seperti laman santai, dan juga tempat-tempat seperti pusat sumber dan sebagainya untuk kita gunakan sepenuhnya bagi menimba ilmu untuk mencapai murid-murid yang terbaik. Saya yakin dan percaya minggu orientasi ini akan menimbulkan minat yang mendalam dan minat yang sayangkan sekolah ini. Maka dengan adanya rasa sayang kepada sekolah, insya-Allah kita mudah mendapat ilmu pengetahuan. Anak-anak SMK Tasik Permai tingkatan 1 yang dihormati sekalian, kami guru-guru dan juga warga SMK Tasik Permai sangat mengharapkan anak-anak dapat belajar dengan selesa, dapat menunjukkan sikap dan akhlak yang terpuji, yang terbaik bagi memastikan pembelajaran dapat dijalankan oleh guru-guru dengan baik, dapat menimbulkan semangat kekeluargaan yang tinggi bagi menjamin PDP yang terbaik. Hala tuju sekolah ini adalah untuk memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang terbaik. Anak-anak dapat mengembangkan bakat, menambahkan ilmu pengetahuan yang terbaik bagi menjamin kelangsungan kehidupan yang terbaik di masa hadapan. Harapan terakhir saya, semoga anak-anak dapat fokus, anak-anak dapat menggunakan kesempatan ini untuk lebih menyayangi diri sendiri, lebih menyayangi sekolah, lebih menyayangi keluarga untuk membuktikan bahawa kehadiran anak-anak di sekolah ini sangat-sangat memberi kebaikan kepada diri, keluarga dan negara. Jadilah anak murid yang terbaik, insya-Allah kehidupan anak-anak akan menjadi seorang yang terbaik. Jadi sebagai akhir kata, panduan yang terbaik yang dapat saya kongsikan ialah berkaitan dengan 3A, iaitu kaedah ataupun cara untuk melahirkan
murid yang terbaik, iaitu kaedah 3A, iaitu dengan menguasai yang pertama agama. Dengan agama ia ada satu panduan untuk kita menjadi yang terbaik. Yang kedua, akhlak. Anak-anak untuk mendapat pendidikan yang sempurna melalui akhlak yang terpuji. Kerana akhlak itu adalah tingkat yang utama sebelum kita menimba ilmu. Akhlak yang baik dengan guru, akhlak baik dengan kawan-kawan, akhlak yang baik dalam pelajaran akan memudahkan kita menimba ilmu. Agama yang baik, akhlak yang baik, maka akademik insya-Allah kita akan perolehi dengan mudah dan ramai yang akan gembira dengan penampilan akhlak yang baik ini. Maka kecemerlangan ataupun jati diri yang terbaik insya-Allah akan mengenai anak-anak. Jadi selamat menjalankan orientasi dan selamat belajar di SMK Tasik Permai. Jadilah pelajar yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa dan anak-anak Permai Tingkatan 1 2021. Selamat datang ke SMK Tasik Permai dan menjadi warga Permai. Saya, Puan Salina binti Ibrahim, adalah guru penolong kanan pentadbiran SMK Tasik Permai. Memandangkan suasana pandemik yang kita lalui ini, sayang sekali kerana kami warga guru Permai tidak dapat menyambut kehadiran pelajar-pelajar baru sesi 2021 seperti kebiasaannya kami sambut dengan harapan anak-anak ini bakal membawa kejayaan kepada sekolah dan membanggakan ibu bapa. Dengan bermatlamatkan untuk memberikan pendidikan berkualiti dan berkesan untuk membangunkan potensi murid agar menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan sasiah bagi memenuhi aspirasi murid melalui aktiviti bilik darjah dan luar bilik darjah. Antara objektif kurikulum SMK Tasik Permai ialah memberi dan mengukuhkan ilmu pengetahuan bagi semua mata pelajaran yang ditawarkan dan memantapkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid dengan menekankan penggunaan kebat dan I-Think. Selain itu, unit kurikulum bertanggungjawab membina kemahiran kepimpinan di kalangan murid agar menjadi pemimpin yang berwibawa dan dapat meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris demi melahirkan murid bersasiah tinggi, berakhlak, beretika serta patuh kepada ajaran agama. Usaha ini adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang kukuh. Unit kurikulum juga berperanan meningkatkan kualiti pengurusan dari segi pematuhan perubahan positif dan kesedaran dalam pelaksanaan kurikulum sekolah demi memantapkan pengurusan serta meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Warga guru berperanan mengukuhkan kualiti pembelajaran dan pengajaran melalui pemantauan berterusan, coaching and mentoring dan juga community pembelajaran profesional ataupun PLC. Unit kurikulum SMK Tasik Permai juga telah menetapkan KPI atau petunjuk prestasi utama antaranya ialah mencapai sasaran GPS PT3 dan peratus menguasai adalah sebanyak 60%. Kedua, untuk mencapai sasaran peratus murid layak mendapat sijil sebanyak 90%. Ketiga, mencapai sasaran peratus peningkatan GPS SPM pada tahap baik iaitu 4.9%. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak semua, di peringkat sekolah menengah rendah, anak-anak akan dinilai dan menjalani pentaksiran bilik darjah atau PBD. Di samping itu, terdapat pentaksiran psikometrik dan juga pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum iaitu PAJSK. Untuk makluman, SMK Tasik Permai merupakan salah sebuah sekolah yang terpilih dalam TS25 Kohort 5. Kami telah menetapkan hala tuju TS25 selari dengan matlamat kurikulum iaitu memperkasa kemanjadian dan kebolehpasaran murid secara holistik menjelang tahun 2025.
Selaras dengan moto sekolah iaitu Permai Terbaik, sasaran kami adalah untuk melahirkan anak-anak yang terbaik bukan hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam pembinaan sosial mereka, di samping menerapkan nilai-nilai serta kemahiran insaniah agar mereka dapat memasarkan diri mereka melalui kemahiran insaniah yang mempunyai empati dan nilai integriti yang tinggi setelah tamat pengajian di sini. Di bawah kepimpinan Tuan Pengetua, beliau menegaskan perkara ini dapat dicapai dengan mengukuhkan kemahiran asas mata pelajaran murid menengah rendah iaitu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 bagi meningkatkan kuantiti dan kualiti murid pakej STEM menengah atas murid tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Besarlah harapan kami agar ibu bapa dan anak-anak memanfaatkan masa yang ada dengan menjalani pembelajaran yang bermakna di sekolah ini. Anak-anak juga perlu membiasakan diri dengan norma baru sistem pembelajaran kini yang memerlukan anak-anak mengikuti pembelajaran secara atas talian. Oleh yang demikian, saya memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan agar turut membantu kami meningkatkan penguasaan murid dengan memantau pembelajaran anak-anak agar mereka dapat menguasai pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran sains dan matematik demi menjayakan hasrat sekolah melahirkan lebih ramai murid aliran sains. Untuk makluman semua ibu bapa, pandemik COVID-19 telah mengubah landscape pendidikan di negara kita di mana anak-anak terpaksa mengikuti pembelajaran secara atas talian. Pihak sekolah memohon agar ibu bapa sentiasalah mengikuti info terkini melalui saluran rasmi sekolah iaitu melalui Telegram atau melalui kumpulan WhatsApp kelas anak-anak. Anak-anak juga telah dibekalkan dengan jadual waktu PDPR. Pastikanlah anak-anak hadir dalam talian dan mengikuti PDPC sebaiknya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah bertanyakan guru kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, sama-samalah berganding bahu bersama kami dalam usaha melahirkan generasi yang terdidik dengan akhlak dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan berintegriti. Akhir kata, jagalah diri, sama-sama kita banteras COVID-19, sama-samalah kita berusaha untuk melahirkan anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Amy Zuraini binti Haji Lut. Okey, salam perkenalan daripada Cikgu. So, Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Permai. Okay, hari ini Cikgu akan bawa adik-adik pelajar semua untuk mengenali dengan lebih dekat lagi sekolah SMK Tasik Permai. Jom ikut Cikgu. Okay, ini ialah laluan Permai kepada adik-adik pelajar yang datang ke sekolah secara berjalan kaki ataupun turun bas di bus stop. Okey, anda boleh lalu mengikut laluan Permai ini dan seterusnya mengikut anak panah merah yang telah disediakan untuk terus naik ke sekolah. So, kita norma baru kan. So, seperti biasa dekat depan pagar sekolah nanti akan ada guru yang bertugas untuk cek suhu dan seterusnya kita sanitize tangan dahulu sebelum terus melangkah masuk ke kelas. Suka cikgu ingatkan juga kepada adik-adik pelajar yang datang dengan kereta dihantar oleh ibu bapa. Okey, ibu bapa dilarang untuk parking di kawasan depan sini. So, sama ada hanya drop by di tepi sebelah sini, okey, ataupun di tepi sebelah kiri cikgu. Pagi di kawasan ini agak sibuk dengan keadaan guru yang ingin masuk ke sekolah dan kereta yang ada yang turun daripada atas. Okay, sekolah kita mempunyai 4 blok. Itu blok A, B, belakang blok B ialah blok C dan di sebelah sini ialah blok D. Okay, di
bahagian bawah ni terdapatnya kedai buku, koperasi sekolah dan bilik disiplin. Kelas adik-adik juga berada di blok A dan blok B di bahagian bawah. Di blok A ni juga tingkat 1 terletaknya bilik guru. Di tingkat 2 terletaknya pusat sumber sekolah dan tingkat 3 terletaknya makmal komputer. Di blok B bahagian bawah terletaknya Dewan Permai. Tingkat 1 merupakan office. Di tingkat 1 juga ialah ada bilik wawasan, bilik tujuh bidang dan bilik peperiksaan. Di tingkat 3 dan 5 ialah kelas tingkatan 4 dan kelas tingkatan 5. Di sini blok ni, di bahagian bawahnya terletaknya bengkel. Jadi kita ada bengkel RBT, bengkel MPV. Di tingkat atasnya 1 dan 2 terletaknya makmal. Itu makmal sains, makmal fizik, makmal kimia. Di tingkat atas sekali terletaknya bilik SRT dan juga bilik PSB. Ini ialah dataran permai di mana pada setiap hari Isnin pagi kita akan berkumpul untuk majlis perhimpunan rasmi sekolah di sini. Tapi manakala sekarang kita di nombor baru, tidak boleh ada sebarang kumpulan. So, cikgu just tunjukkan je lah pada awak. Ini ialah Tanjung Permai. Di mana sekiranya berlakunya hujan atau cuaca tak berapa elok, kemungkinan akan adakan di sini. Di sini juga untuk aktiviti co-curriculum, seperti perjumpaan, curriculum ataupun untuk permainan seperti bola kanjang akan diadakan di sini. Ini ialah studio reka bentuk teknologi. Untuk subjek RBT, adik-adik pelajar akan belajar di studio ini. Jom kita masuk ke tengok sekitar dalam studio RBT. Ini ialah keadaan studio RBT SMK Tasik Umar. So, untuk projek, adik-adik jalankan projek, kita akan jalankan di sini. Ini ialah Dewan Permai di mana aktiviti motivasi kita akan jalankan di sini. Seterusnya cikgu akan perkenalkan bilik disiplin yang mana terletak di blok A bersebelahan dengan laluan co-curriculum yang merupakan juga laluan untuk PTMP. Jom ikut cikgu. Ini ialah bilik disiplin di mana semua guru disiplin akan berada di bilik ni. Untuk slot disiplin, taklimat disiplin, seterusnya cikgu akan serahkan kepada Cikgu Fakri yang merupakan Ketua Guru Disiplin SMK Tasik Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua adik-adik pelajar tingkatan 1 tahun 2021. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tahun 2021 Allah masih kurniakan kita nyawa. Kita masih lagi hidup, boleh bernafas, boleh bercakap, diberikan kesihatan. Itu kita kena syukur dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sangat dahsyat melanda seluruh dunia pada hari ini. InsyaAllah adik-adik, cikgu perkenalkan dulu diri cikgu. Cikgu adalah Muhammad Fakri bin Muhammad Noor. Dia boleh panggil Cikgu Fakri. Ketua Guru Disiplin SMK Tasik Permai.
So bahagian disiplin, cikgu lah yang menguruskan bahagian disiplin. Selamat berkenalan semua adik-adik pelajar yang cikgu kasihi. InsyaAllah tahun ni kita bekerjasama dengan baik, kan? Memastikan disiplin sekolah kita baik, kan? Dan sentiasa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, berkenaan dengan disiplin, cikgu nak sentuh beberapa perkara. Yang pertama, adik-adik kita tahu, kan, adik-adik pelajar bersekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Maknanya bila kita cerita tentang peraturan sekolah, adik-adik dah tahu, kan? Adik-adik dah terbiasa daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampailah tahun 6. Maknanya adik-adik dah terbiasa dengan peraturan-peraturan sekolah, kan? Nak cerita panjang pun semua dah tahu, kan? Cikgu pasti kalau cikgu tanya datang lewat boleh tak? Mestinya tak boleh, kan? Kena dihawal. Boleh tak ponti sekolah? Tak boleh, kan? Mesti datang sekolah. Boleh tak lawan cikgu? Tak boleh, kan? Semua peraturan-peraturan asas sekolah kita memang dah tahu, kan? Sebab memang kita dah laluinya, cikgu dah lalui, awak semua pun dah lalui semasa di sekolah rendah lagi. So cuma yang menjadikan kita ni adik-adik, kan, kita ni kadang-kadang kita tahu benda tu salah, kan, tetapi apa yang mendorong kita tetap buat benda yang salah? Itu yang kita kena tahu. Kita kena tanya diri kita. Kita tahu ponting sekolah tu salah, kan, tapi bila tanya kenapa ponting sekolah, kita kata saya ikut kawan cikgu. Tapi kita tahu tak ponting sekolah itu salah? Tahu. Tapi di mana kekuatan diri kita untuk kita melawan keinginan, dorongan daripada ajakan kawan, kan, daripada apa sahaja benda-benda yang negatif? Di mana kekuatan kita, kan? Sebab itu adik-adik kena biasakan diri, kan? Kita tahu benda tu salah, so kita kena jauhkan. Kalau kita rasa diri kita ni tak kuat untuk menolak ajakan kawan-kawan kita yang negatif, kan, untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, kita tak ada kekuatan untuk melawan, kita jauhkan diri daripada kawan-kawan yang macam ni. Adik-adik kat sekolah ni, pelajar sekolah SMK Tasik Bermai, pelajar kurang lebih 500 orang, 500 pelajar. Pelajar yang bermasalah, sedikit bermasalah, yang ada masalah disiplin itu, peratusnya sangat kecil. Kalau cikgu boleh katakan tak sampai 5% daripada 500 orang pelajar ni. Kalau kita boleh kita buat, maknanya 95% pelajar SMK Tasik Bermai adalah pelajar-pelajar yang baik, kan? Hanya ada segelintir, kurang daripada 5% sahaja yang bermasalah, kan? So sebab itu cikgu bagi tahu, kalau kita ni rasa kita ni tak kuat untuk menolak ajakan kawan-kawan kita yang 5% yang bermasalah ini, kan, kita tinggalkan mereka. Cari kawan kita yang 95% lagi yang baik-baik ni, yang boleh ajak kita ke arah kebaikan, yang boleh ajak kita jadi lebih baik. Itu cara dia, itu kaedah dia. Tapi cikgu yakin dan berjaya, alhamdulillah, SMKTP Sekolah Menengah Tasik Bermai, kan, memang daripada dulu alhamdulillah pelajar-pelajarnya sangat berdisiplin, kan, bersahsiah yang baik, kan. Memang kuranglah masalah-masalah disiplin yang kita kira hardcore, yang teruk-teruk tu, memang sangat kurang, kan. So cikgu percaya adik-adik pelajar tahun ni, Katan 1 2021 ini pun sama, InsyaAllah kita doakan. Adik-adik, so setiap sekolah, setiap tempat dia ada peraturan dia. Yang sama juga dengan SMKTP, Sekolah Menengah Kebahasaan Tasik Bermai. Sekolah kita ni pun ada peraturan dia. So setiap pelajar wajib memiliki satu buku peraturan sekolah,
InsyaAllah buka sekolah nanti cikgu akan tunjukkan buku tu, kan, buku peraturan sekolah tu yang warna pink. So setiap pelajar kena ada buku tu, kan. Nanti ada masa kita akan tengok apa peraturan-peraturan sekolah yang ada. Tapi seperti yang cikgu bagi tahu tadi lah, kebanyakan peraturan-peraturan ni kita dah tahu, kita dah laluinya semasa zaman sekolah rendah, kan. Maknanya awak semua dah laluinya dan dah tahu. Boleh tak bawa phone datang sekolah? Boleh? Tak boleh. Dah tahu. Kan? Boleh tak lawan cakap cikgu? Tak boleh. Biadab dengan guru, kurang ajar dengan guru, tak boleh. Kan? Kita tahu. So dalam buku peraturan tu dinyatakan apa kesalahan-kesalahannya, apa hukuman-hukuman, kan, bagi pelajar-pelajar yang melanggar peraturan yang sedia ada lah, kan. InsyaAllah. So buku tu setiap pelajar wajib beli, kan. Wajib ada daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, semua wajib beli, kan. Nanti guru kelas awak untuk tingkatan 1 ni cikgu akan edarkan kepada guru kelas lah. Guru kelas akan sediakan. Baik adik-adik, mungkin adik-adik dah biasa dengar dengan perkataan SSDM. SSDM, kan, iaitu sistem sahsiah diri murid. Okey, so sistem sahsiah diri murid ni adalah satu sistem yang dibuat untuk merekod kesemua salah laku murid, kan. Merekod salah laku murid dalam sistem ini. Yang akan dimasukkan dalam sistem ni, yang mana sistem ini boleh diakses, boleh dilihat oleh guru disiplin, cikgu lah, kan, oleh pengetua, oleh PPD, Jabatan Pelajaran Negeri, semua orang boleh akses. So bila kesalahan pelajar ini, bila dia melakukan kesalahan itu direkodkan dalam SSDM, maknanya dia akan ada kat situ. Bila dah disahkan, dia tak boleh dihapus. Maknanya orang boleh tengok, PPD boleh tengok, dia akan kumpul kat situ kesalahan-kesalahan awak, kan. Bila sampai satu tahap kesalahan tu dah layak untuk hukuman-hukuman yang lebih berat, awak akan diberi hukuman lebih berat. Begitu juga bila ada masalah disiplin, kita akan panggil ibu bapa awak akan datang, kita akan tunjukkan rekod-rekod ni. Maknanya kesalahan-kesalahan awak ini, walaupun awak tingkatan 1, dia akan dimasukkan dalam sistem. Walaupun nanti awak tingkatan 5, dalam sistem tu kesalahan awak tetap ada. Dia akan terkumpul, kan. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Dia akan terkumpul kat situ. Sampailah awak berhenti sekolah pun, awak pindah sekolah pun, kita akan lampirkan kesemua kesalahan-kesalahan yang awak lakukan tu masuk kat situ. Awak pindah ke sekolah baru akan tengok, oh banyak ni kesalahan yang awak buat. Oh, awak ni macam ni kat sekolah dulu. Orang akan tahu. Itu sistem SSDM. Sebab itu adik-adik, cikgu harap sangat, kan, jika awak fikir panjang lah, kan. Kalau nak lakukan kesalahan disiplin tu, perlu fikir panjang. Sebab kesan dia macam cikgu beritahu tadi lah. Kesan dia tak boleh dipandang, semua orang boleh tahu, semua orang boleh tengok. Kesan dia kat situ. Itu sistem yang kita guna pakai sekarang, iaitu sistem SSDM, sistem sahsiah diri murid. Okey, baik, dalam sistem ni juga kita kumpulkan, kita bukan hanya masukkan kesalahan disiplin murid saja, kan. Dalam sistem ni juga kita masukkan amalan-amalan baik murid. Mana-mana murid, mana-mana pelajar yang baik, yang selalu tolong cikgu, yang sangat beradab, kan. Nampak cikgu angkat barang berat, contohnya, cikgu boleh saya tolong cikgu. Okey, pelajar-pelajar yang baik ini, kan, kita boleh isi dalam sistem SSDM ni, kita masukkan amalan baik. Okey, pelajar nama Munirah. Okay, daripada kelas itu, hari ni dia dah tolong cikgu ni buat sekian-sekian kerja, dan kita akan masukkan dalam sistem. Esok pelajar ni sekian-sekian dia tolong cikgu ni pula buat benda ni, masuk dalam sistem. Okay, so sistem SSDM ni juga yang kita kena tahu, yang pertama, dia bukan hanya merekodkan kesalahan disiplin murid,
dia juga merekodkan nilai-nilai baik yang ada pada murid. So kita tanya diri kita lah, kan? Kita nak sistem macam tu rekod kebaikan kita ke keburukan kita? Kalau cikgu lah, kan? Kalau orang tanya cikgu, buat apa nak rekod keburukan kita, cikgu, kan? Rekod kebaikan lah, kan? Satu hari nanti kita akan tengok betapa banyaknya rekod-rekod kebaikan kita. Tolong cikgu ni, tolong cikgu tu, tolong cikgu ni, kan? So awak boleh tolong buat baik apa-apa kat cikgu, bagi tahu cikgu, cikgu nanti cikgu masukkan dalam SSDM, ataupun boleh cakap kat cikgu tu, bagi tahu cikgu Fakri, boleh, tak ada masalah, kan? Cikgu boleh tolong rekodkan untuk awak, kan? So itu adalah selain daripada kesalahan buruk dalam sistem SSDM ni, kita juga merekod amalan-amalan baik. So cikgu haraplah, memang cikgu sangat berharap adik-adik pelajar kita boleh gunakan sistem ini, kita tambahkan rekod-rekod baik kita, kan? Daripada kita tambah rekod-rekod buruk, kita buat apa, kan? Tak ada kepentingan. Kita tambah rekod-rekod baik kita, kan? Tapi buat baik ni, adik-adik buat baik, awak seronok tak orang buat baik ke awak, kan? Awak susah hati orang datang buat baik ke awak, kan? Tolong awak seronok, suka kan? Semua orang suka orang buat baik. Ada tak orang tak suka orang buat baik? Tengok Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu, dia buat baik, tak kira siapa dia buat baik, semua sayang kat dia, semua suka kat dia. Samalah kita, kan? Cikgu ke, awak ke, siapa-siapa yang buat baik, memang orang akan suka, kan? Orang tu nombor dua. Yang pertama, Allah sayang, kan? Allah suka, Allah sayang pada orang yang buat baik. So sama-sama kita banyakkan benda baik kita. Okey. So adik-adik pelajar, ada perkara yang cikgu telah sentuh tadi. Okay, yang pertama tadi cikgu sentuh tentang tanya diri kita, kan? Kita dah tahu peraturan sekolah, kita dah tahu yang mana yang betul, mana yang salah. So kitalah yang menentukan kita nak buat yang mana, kan? Cikgu juga dah bagi tahu tadi, kalau kita rasa diri kita tak kuat dengan ajakan negatif daripada kawan-kawan kita, kita cari kawan baik yang baru, kawan kita yang baik, ya, 95% pelajar-pelajar yang baik, ramai lagi, kan? Elakkan diri daripada pelajar-pelajar yang negatif, yang bermasalah. Yang kedua cikgu sentuh tadi adalah berkenaan dengan sistem berkenaan dengan buku peraturan sekolah. Setiap pelajar wajib memiliki buku peraturan sekolah. Yang ketiga adalah SSDM. Yang keempat cikgu nak tambah kat sini adalah kita semua tahu setiap peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita, kan? Peraturan sekolah ke, semua tempat ada peraturan dia, kan? Peraturan dibuat untuk kebaikan kita. Kat traffic light, kenapa ada peraturan lampu isyarat merah berhenti? Untuk kebaikan kita, kan? Kalau tak ada lampu isyarat, tak ada peraturan, semua buat suka hati, semua akan jadi huru-hara, kemalangan dan sebagainya. Begitu kita kena faham, peraturan dibuat untuk kebaikan kita, kebaikan awak, kebaikan cikgu, kebaikan sekolah. Dan kita juga kena tahu setiap kesalahan ada hukuman. Setiap kesalahan ada hukuman. Hukuman ini bukan yang untuk hukuman ini bukan untuk menjadikan kita ni lebih teruk. Tidak, hukuman ini adalah untuk mendidik kita, memberi kesedaran kepada kita ya bahawa perbuatan kita tadi salah. Apa yang kita buat tu salah. Itu hukuman. Kita kena tahulah. Kita berani buat kesalahan, kita kena berani tanggung risiko dia lah, berani tanggung hukuman dia, kan? Setiap kesalahan ada hukuman dia. Berani buat, berani tanggung. Okey. Itulah adik-adik, insya-Allah sama-sama kita bekerjasama untuk membentuk suasana yang harmoni di sekolah, kan? Sekolah kita,
kita lah yang kena jaga. Betul kan? Sekolah kita, kalau kita tak sayang sekolah kita nak sayang sekolah mana? Awak SMK Tasik Permai, takkan awak nak sayang sekolah sekolah lain kan? Sekolah kita lah kan. Walau orang tanya, kalau sekolah kita image dia baik, orang kata awak daripada sekolah mana? Sekolah Tasik Permai. Sekolah tu bagus. Tapi kalau kita tak jaga imej sekolah kita, tak sayang sekolah kita, orang kata sekolah mana? Sekolah Tasik Permai. Sekolah tu teruk, berat. Jadi kita yang jaga imej sekolah kita. Kita yang kena sayang sekolah kita. Kita yang kena jaga sekolah kita. So adik-adik pelajar yang kasihi, insya-Allah nanti bila dah boleh bersua muka nanti kita akan jumpa. InsyaAllah cikgu akan terangkan lebih lanjut kan. Nanti ada masalah apa kita boleh bincang kemudian lah. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan kasih sayang, sebarkan kebaikan. Kita belajar, biasakan diri kita dengan perkara yang betul. Kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak betul. Adik-adik, cerita sekolah rendah dulu, cerita kita itu yang tinggal. Itu cerita lama kan. Sekarang kita tingkatan 1 2021. Kita dah masuk alam remaja. Kita dah semakin matang. Kita dah pandai bertindak. Kita dah boleh beza dah mana betul mana salah kan. Sebab kita dah umur dah 13 tahun. So kita biasakan diri kita dengan perkara yang betul. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang salah, yang negatif. InsyaAllah. Cikgu doakan kita semua jadi orang yang lebih baik. Sama-sama kita doakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fakri yang telah berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan disiplin. Di sana ialah kedai buku SMK Tasik Permai. So sekiranya ada pelajar ingin membeli buku atau peralatan sekolah, bolehlah membeli di sini. Sebelah sini pula, di sebelah ini ialah koperasi sekolah. Koperasi SMK Tasik Permai Sdn Bhd terletak di Blok A. Perkhidmatan yang disediakan ialah menjual alat tulis, buku, perkhidmatan mesin fotostat dan menjual minuman serta makanan ringan. Operasi penjualan koperasi dikendalikan oleh pekerja koperasi dengan bantuan pengawas dan guru koperasi. Waktu operasi ialah pada waktu rehat dan selepas waktu balik sekolah sehingga pukul 2.30 petang. Semua murid tingkatan 1 digalakkan menjadi ahli koperasi dengan membeli saham koperasi. Ahli koperasi akan mendapat dividen setiap tahun dan membolehkan koperasi menyumbang kepada pembangunan dan aktiviti sekolah. Selain itu, setiap awal tahun, pihak sekolah akan memilih pengawal koperasi dan dibuka kepada semua pelajar yang berminat. Diharap semua pelajar tingkatan 1 dapat memberi sokongan kepada koperasi sekolah bersesuaian dengan moto koperasi, iaitu setia bersama koperasi kita. Ini ialah di mana kalau adik-adik pelajar nak membeli makanan, so adik pelajar akan beratur di kawasan ini dan ini akan ruangan ini untuk adik-adik pelajar membeli di koperasi. Ini ialah laluan untuk adik-adik pelajar ke kantin sekolah. Daripada laluan tadi, adik-adik pelajar akan turun terus ke kantin. Di sana ialah tempat untuk beli makanan. So, dalam keadaan biasa, di sini ialah tempat pelajar lelaki makan dan di sebelah sini ialah tempat pelajar perempuan makan. Bila norma baru sekarang kita tak boleh makan di kantin kan. So, adik-adik pelajar akan membeli di kaunter yang telah dibuka. So, akan terus bawa makanan untuk bawa makan di kelas. Ini ialah balai bacaan. Kalau di keadaan biasa, adik-adik pelajar sekiranya tak nak makan, adik pelajar boleh duduk kat sini. Dia berada kat sini sambil-sambil kalau nak baca buku ke. Di sini juga kita jadikan sebagai laluan PPDA. Ini ialah pejabat SMK Tasik Permai. So, kalau ibu bapa adik-adik ingin berurusan, sila berurusan di kaunter pejabat di sebelah sini.
Okey, ini ialah kaunter pejabat SMK Tasik Permai. Sekiranya ibu bapa adik-adik datang ke sekolah untuk berurusan dengan pejabat, sila boleh berurusan di kaunter ini. Okey, so untuk makluman, waktu operasi pejabat ialah pada Isnin hingga Khamis daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 1 petang, daripada pukul 2 petang sehingga pukul 5 petang, dan pada hari Jumaat ialah pada pukul 2.45 petang sehingga pukul 5 petang. Waktu pukul 1 sehingga pukul 2 ialah waktu rehat. Sekarang cikgu buat dalam salah satu makmal yang ada di sekolah kita. Ini ialah makmal kimia. Okey, biasanya makmal ini digunakan untuk tingkatan 4 dan 5 untuk subjek kimia. Dan adik-adik akan menggunakan makmal sains yang berada di tingkat 2. Ini bilik wawasan di mana guru-guru akan bermesyuarat di bilik ini. Di sebelah bilik wawasan, okey, terletaknya bilik ketua bidang. Di mana kalau untuk apa-apa urusan dengan ketua bidang, kita ada 4 orang ketua bidang, iaitu kita ada Cikgu Nur Aliza, kita ada Cikgu Sazali, Cikgu Nora Miskon dan Cikgu Nur Azrina. Okay, 4 orang ketua bidang ini akan berada di bilik ini. Di sini ialah bilik peperiksaan di mana guru-guru yang terlibat dengan peperiksaan akan berada di bilik ini, dan di sebelah kanan cikgu, okay, di sana ialah bilik guru. Okay. Pelajar tak digunakan untuk masuk ke dalam bilik guru. So urusan berkaitan dengan guru boleh dilakukan di luar bilik guru saja. Sekarang cikgu berada di blok C di mana terletaknya di bahagian bawah ialah tandas pelajar perempuan, bilik bimbingan dan kaunseling, sportrium ataupun bilik sukan. Di tingkat atas seperti yang boleh nampak sekarang, surau sekolah. Di tingkat atas sekali ialah bilik darjah. Okay, di antara blok B dan blok C terdapatnya laman terapi permai. Laman ini telah siap pada bulan Ogos tahun lepas. Okay, kat sini adik-adik pelajar boleh duduk kat sini, kita akan rasa tenang. Kat sini cikgu ada letakkan poster-poster berkaitan dengan terapi, pengurusan stres. Okay, untuk makluman adik-adik, tak ada lagi pelajar yang menggunakan laman terapi ini sebab memandangkan kita dalam proses PKP kan. Okay. So insyaAllah kalau ada rezeki kita bersua muka, adik-adik boleh menggunakan laman terapi ini. Okay, di tingkat 2 blok A terdapatnya pusat sumber sekolah. Okay, untuk taklimat berkaitan dengan pusat sumber sekolah dan nilam, cikgu serahkan kepada Puan Suzaini yang merupakan guru pusat sumber SMK Tasik Permai. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Suzaini binti Abu Samah ialah guru pusat sumber SMK Tasik Permai. Lebih dahulu cikgu nak ucapkan selamat datang dan tahniah kerana telah berjaya masuk ke tingkatan 1 sesi 2021. Walaupun kita dalam keadaan normal baru, jumpa pun lambat lagi. Cikgu harap awak semua, murid-murid semua dapat bersedia dan berkenalan dengan sekolah SMK Tasik Permai. Ini ialah pusat sumber SMK Tasik Permai. Cikgu belum habis kemas lagi. Untuk pengenalan, murid dapat tengok dulu suasana pusat sumber di SMK Tasik Permai. Okey, ini yang paling penting ya. Cikgu nak cakap pasal program nilam. Untuk program nilam nadi ilmu amalan membaca. Kita kena ada aktiviti untuk menggalakkan anda semua membaca. Pusat sumber akan menyediakan pelbagai aktiviti supaya awak semua dapat mengikut. Cikgu mengalu-alukan semua murid masuk dan ikut aktiviti sebab hadiah disediakan. Untuk program nilam ni yang penting awak kena banyak pinjam buku dan banyak baca buku dan isi dalam buku program nilam ni. Buku ni awak kena beli, harga dia RM2. Nanti awak masuk sekolah nanti
memang dah disenarai semua dalam yuran tu nanti ya. Okey. Untuk program nilam, siapa yang banyak baca buku, okey. Siapa yang banyak baca buku akan dapat anugerah bintang. Okey, ni anugerah bintang. Ini ialah buku yang awak boleh baca, jurnal, laporan, majalah, semua ni awak boleh baca. Bukan buku saja ya. Bukan buku pun, bahan bukan buku pun dikira sebagai aktiviti nilam. Dan catat. Yang paling penting awak kena catat. Okey. Untuk mendapatkan anugerah bintang, awak kena banyak baca buku lah. Okey, ni ialah garis panduan penggunaan pusat sumber semasa COVID ya. Okey. SOP dia, pusat sumber, awak kena pakai mask. Wajib ya, pakai mask. Okey, yang kedua, mesti basuh tangan. Dan cikgu dah sediakan hand sanitizer. Okey. Dah masuk, awak kena tulis nama, nombor telefon, alamat dan suhu badan. Okey. Lepas tu kena amalkan penjarakan sosial. Cikgu hanya tetapkan untuk musim COVID ni, okey, cikgu terpaksa ya tetapkan hanya 10 orang dibenarkan masuk pada masa kan. Okey, waktu yang awak boleh masuk musim COVID ni hari Isnin hingga Jumaat. Cikgu buka hari Isnin sampai Jumaat. Okey, waktu untuk tingkatan 1 pukul 9.50 hingga 10.20. Ini ialah masa rehat ya. Masa rehat agak panjang. Okey, so awak boleh masuk masa ni. Okey. Ini ialah peraturan-peraturan untuk musim COVID SOP-nya. Okey. Okey, itu sebersikit tentang pusat sumber. Cikgu tak tunjuk habis lagi ya. Okey, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu mengalu-alukan sesiapa yang nak jadi pengawal pusat sumber, sila datang bila cikgu panggil untuk ditemu juga. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Okey, terima kasih ucapkan kepada Puan Suzaini di atas taklimat berkaitan dengan pusat sumber dan nilam itu tadi. Di sebelah sana terletaknya bilik SPDT di mana apabila kita dah boleh bersumuka nanti, adik-adik pelajar akan datang ke sekolah dan untuk mendapatkan bekalan buku teks ialah di bilik SPDT. So untuk slot berkaitan dengan SPDT, cikgu serahkan kepada Cikgu Nurliza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ustazah Nurliza, guru SPBT SMK Tasik Permai. Selamat berkenalan kepada semua murid tingkatan 1. Ini adalah sedikit pesanan daripada saya berkenaan dengan buku teks. Okey, murid tingkatan 1 akan mendapat buku teks apabila dibenarkan hadir ke sekolah nanti. Apabila kita belajar secara bersemuka nanti. Sementara anda belajar dari rumah, anda boleh rujuk buku teks digital yang insya-Allah akan di-forwardkan dalam grup kelas masing-masing. Okey, sedikit peraturan berkenaan dengan buku teks. Anda menerima buku teks, pastikan buku yang diterima itu masih elok. Okey, dan juga yang pentingnya berbalut. Okey, seperti ini. Bolehlah guna balutan sama ada beli yang dah sedia ada ataupun guna yang ini, kan? Seterusnya yang kedua, bila dapat buku teks, pastikan tulis nama. Kerana apa? Menulis nama ini penting kerana kalau terhilang atau dijumpai di mana-mana oleh orang lain, dia boleh pulangkan kepada anda semula. Jangan sekali-kali tinggalkan buku teks di dalam kelas, dalam laci. Okey, ini adalah satu kesalahan. Bawa balik buku teks setiap hari. Dan yang terakhir, jagalah buku teks itu seperti anda menjaga barang anda sendiri. Kerana buku teks ialah merupakan satu pinjaman, iaitu hak kerajaan dan dia merupakan satu amanah yang anda pegang. Ambil elok, pulangkan elok kepada cikgu pada akhir tahun nanti. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan kita doakan semoga COVID ini hilang dengan segera. Okay. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Nurliza atas taklimat berkaitan dengan SPDT itu tadi. Seterusnya kita akan bergerak ke tingkat 3 yang mana terletaknya makmal komputer. Jom. Ini ialah makmal cyber sekolah kita. Jadi adik-adik pelajar yang akan mengambil subjek ASK, kita
kita akan belajar di Mak Mania. Okay. Sekarang ni PKP kan? So Mak Mania kunci lah, tak dapatlah cikgu nak tunjukkan ke adik-adik. Okay. InsyaAllah kalau kita bersua muka nanti, kita akan masuk belajar kelas. Okay. Ini salah satu contoh kelas di mana adik-adik akan belajar di sini. Okay. Seperti biasalah. Okay. Setiap kelas perlu dihias, dibersihkan supaya kita belajar pada keadaan yang selesa. Okay, di sekolah ini juga kita akan mengadakan pertandingan kelas terbersih di mana kita jadikan pada setiap minggu. Okay, pertandingan keceriaan kelas antara menengah rendah dan menengah atas. Okay, pertandingan ini kita akan adakan biasanya pada pertengahan tahun. InsyaAllah sekiranya kita dapat bersua muka nanti, so inilah salah satu daripada kelas adik-adik. Untuk slot berkaitan dengan co-curriculum, cikgu serahkan kepada Puan Suraya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Suraya dari unit co-curriculum SMK Tasik Permai. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua murid tingkatan 1. Tahniah kerana anda telah memilih SMK Tasik Permai untuk meneruskan langkah kecemerlangan kamu dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat tentang co-curriculum di sekolah ini. Seperti yang kamu sedia maklum, kamu semua diwajibkan untuk menyertai ketiga-tiga aktiviti co-curriculum yang telah didaftarkan di sekolah. Sama juga seperti di sekolah rendah, iaitu yang pertama dari unit badan beruniform, yang kedua sukan dan permainan, yang ketiga kelab dan persatuan. Dan pada setiap hari Rabu, kamu juga diwajibkan untuk memakai uniform yang lengkap, unit badan beruniform masing-masing. Okay. Waktu perjumpaan pada hari Rabu waktu perjumpaan pada hari Rabu bermula pada jam 2.15 sehinggalah pukul 4.45 petang. Okey, ini bermakna pada hari Rabu selepas sesi persekolahan, kamu semua tidak dibenarkan untuk balik ke rumah dahulu. Ya, kamu akan terus diarahkan untuk solat Zuhur, makan dan kemudian terus ke bilik atau tempat perjumpaan unit masing-masing. Okey. Untuk hari Rabu, kita bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama pada jam 2.15 petang. Kamu akan mulakan dengan perjumpaan untuk badan beruniform ataupun kelab dan persatuan. Ini dua akan diadakan secara bergila-gila. Okay? Sehinggalah jam 3.30. Kemudian dari jam 3.30 kamu akan terus berpindah untuk sukan dan permainan sehingga jam 4.45 petang. Okey? Jelas ya? Pembahagian unit co-curriculum bagi murid-murid tingkatan 1 akan ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah rujuk kepada guru kelas masing-masing untuk mengetahui kamu berada dalam unit yang mana, ya. Baik, aktiviti secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Kita cuma akan mulakan apabila kamu kembali ke sekolah nanti, bermakna selepas PKP. Okay? Dalam masa yang sama, pihak sekolah pula akan merancang beberapa aktiviti-aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan secara atas talian sekiranya PKP dilanjutkan. Baik, itu saja taklimat dari saya. Saya sangat-sangat berharap yang kamu akan dapat memberikan kerjasama dan melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum yang diadakan di sekolah. Kerana telah terbukti murid-murid yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti co-curriculum dapat menyerlahkan potensi diri mereka secara menyeluruh. Oleh itu, jangan sia-siakan waktu persekolahan kamu. Rebut peluang yang ada, serlahkan bakat serta kebolehan kamu. Dan bersama-sama kita dapat menjadikan SMK Tasik Permai yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Suraya di atas taklimat yang telah diberikan tadi. Okay, selamat datang ke bilik bimbingan dan kaunseling yang terletak di Blok C. Di hadapan bilik ini, setiap
boleh nampak ini adalah laman Terapi Permai. Okey, kat sekolah ni kita ada 2 orang guru bimbingan kaunseling. Saya, Cikgu Amy Zuraini binti Najibun, dan yang kedua ialah rakan saya iaitu Cikgu RD Jamil. Kami merupakan guru bimbingan kaunseling di sekolah ini. Okey, perkhidmatan yang ditawarkan oleh UBK ialah perkhidmatan kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan kaunseling dan ujian personaliti. Okey, temu janji. Macam mana cara nak jumpa dengan kaunselor? Okey, yang pertama, datang ke bilik kaunseling. Okey, boleh isi borang temu janji dengan lengkap. Okey, seterusnya hantar semula borang tersebut ke UBK. Okey, cikgu nak sentuh berkaitan dengan kaunseling. Okey, apa itu kaunseling? Kaunseling ialah proses antara kaunselor dengan klien. Okay, klien ini boleh secara individu ataupun secara kumpulan. Dua pihak ini akan bekerjasama untuk mencapai satu goal. Okay? Sebagai seorang guru kaunseling, okay, kami terikat dengan satu akta kerahsiaan. Kerahsiaan itu perlu dijaga dan kaunselor tak boleh nak bagi tahu masalah klien tu kat sesiapa pun. Okay, kecuali atas keadaan tertentu, macam ada potensi untuk nak bunuh diri. Okay, so itu adalah antara keadaan yang boleh kaunselor untuk bagi tahu masalah klien itu. Ramai orang menganggap orang yang pergi kaunseling itu bermasalah. Okay, lagi-lagi pasal disiplin diorang. Selalunya budak-budak nakal lah yang kena bawa pergi kaunseling ni. Sebenarnya tak. Okay? Kaunseling ni ada banyak fungsi dia. Contohnya kalau adik-adik pelajar nak selesaikan masalah, adik-adik pelajar ada personal problem, tapi ada user of counselling juga untuk kita nak capai goal. Okay? Kita nak cari career yang sesuai. Contohnya sekarang ni ramai yang sibuk kan nak jadi influencer YouTube. Macam mana nak jadi influencer ni? So boleh jumpa dengan cikgu kaunseling. Kepada yang rasa takut-takut nak pergi kaunseling, dia rasa macam tak yakin. Actually bila first sesi tu, adik-adik tak perlu pun cerita masalah. First sesi ialah sesi untuk adik-adik kenal dulu dengan kaunselor. Masa first sesi inilah kita rasa selesa tak nak cerita. Selepas ni, so adik-adik get to know first. Bila dah rasa selesa, baru bercerita. So tak perlu nak force diri adik-adik. Okay? Jangan lupa hubungi kaunselor adik-adik. Bye! Taklimat berkaitan dengan unit bimbingan dan kaunseling itu tadi. Okay, cikgu nak sentuh sedikit berkaitan dengan pemikiran rasional. Okay, dugaan merupakan lumrah bagi setiap kehidupan. Okay, dugaan itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Semakin besar dugaan, semakin besar pahala yang akan kita terima. Okay, insyaAllah ada hikmah dan kebaikan di sebalik dugaan itu. Okay, setiap dugaan yang kita terima itu tanda sebagai Allah sayangkan kita. Okay, hadapi dugaan dengan tenang, usaha dan doa, insyaAllah. Okay, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.